Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmil Fakri bin Muhammad Noor. Nombor metrik A172045. InsyaAllah pada hari ini akan membentangkan tugasan, tujuan dan kepentingan dialog. Dialog mempunyai pelbagai takrifan dan makna mengikut penggunaannya. Dialog turut dikenali sebagai mujadalah, muzakarah dan bertukar fikiran. Dalam bahasa Arab, dialog disebut sebagai al-hiwar. Tujuan dan kepentingan dialog dalam Islam adalah untuk menghayati Islam dan menerapkan nilai-nilai Islam serta contoh yang terbaik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, dialog juga adalah penting dengan diterapkan niat yang baik. Jadi niat yang baik ini merupakan tujuan asal dialog dijalankan, dan penyampaian mesej kebenaran juga perlu menggunakan kebijaksanaan serta niat-niat ikhlas dalam mengemukakan hujah-hujah yang meyakinkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang sesat dari jalannya, dan dia jualah yang mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Selain itu, tujuan dialog dalam Islam juga adalah untuk mencari nilai-nilai kebenaran, meletakkan tujuan, dan matlamat dialog adalah untuk kemaslahatan awam berdasarkan hukum agama dan kemanusiaan sejagat. Matlamat dialog juga adalah untuk menegakkan kebenaran umat Islam serta membatalkan hujah-hujah musuh yang memerangi Islam. Selain itu, dialog dalam Islam juga adalah untuk memelihara kesucian agama Islam dan memberikan kefahaman mengenai Islam yang benar dan membetulkan kefahaman yang telah dipesongkan oleh musuh-musuh Islam. Baik, seterusnya kita pergi kepada tujuan dan kepentingan dialog antara agama. Jadi, dialog antara agama ni berperanan untuk menyatukan sesama manusia bagi mencari suatu titik persamaan yang boleh disepakati. Dan Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak ahli kitab bersama-sama mencapai kesepakatan sehingga tidak ada perselisihan faham antara penganut-penganut beragama sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 64. Dan Rasulullah SAW juga telah melaksanakan dialog tindakan bersama di mana Rasulullah SAW telah menggubal perlembagaan Madinah yang dipersetujui oleh masyarakat Yahudi dan Nasrani. Dan dialog dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia ini adalah penting untuk membina hubungan yang adil antara budaya dan membentuk persefahaman yang membolehkan memahami persamaan dan perbezaan antara satu sama lain. Dan semua agama mempunyai banyak perbezaan dalam pelbagai aspek, tetapi perbezaan itu tidak dijadikan sebagai satu sebab untuk bermusuhan antara satu sama lain. Tapi perkara yang penting dalam berdialog antara agama adalah untuk menghormati kepercayaan orang lain. Dialog juga berfungsi sebagai jalan meleraikan sebarang bentuk pertembungan dan untuk menggembleng kekuatan yang berunsur keagamaan dalam membentuk satu gerakan yang seiring dan terarah. Dan dialog antara agama dan budaya juga mampu membina potensi perdamaian dalam konflik yang berlaku. Dialog agama juga dapat membentulkan segala salah faham berkaitan konversi agama yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga. Jadi kita pergi kepada poin kita yang terakhir, iaitu tujuan dan kepentingan dialog peradaban. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan pelbagai perbezaan dari segi geografi, demografi, biologi dan budaya. Jadi, tujuan dan kepentingan dialog peradaban adalah untuk membincangkan dan mencari jalan penyelesaian yang baharu dan kreatif antara dua pihak atau lebih.
dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Selain itu, dialog peradaban juga adalah untuk mewujudkan interaksi dan mengenali antara satu sama lain. Walaupun mempunyai latar belakang yang berbeza, tujuannya adalah untuk mencari kebaikan. Walaupun perbezaan itu melibatkan daripada segi kepercayaan agama, cara hidup dan ideologi politik. Syekh Yusuf Al-Qardawi juga berpendapat, dialog perlu dijalankan tanpa lupa kepada kewajipan utama, iaitu menyeru kepada akidah dan risalah Islam di samping untuk mendekatkan dan bersefahaman di antara manusia. Dialog juga dapat memungkinkan bagi dua pihak atau lebih untuk mencapai persetujuan bersama antara satu sama lain melalui persamaan dan keadilan menurut perspektif Islam. Semua pihak perlu mendapat perhatian yang adil dan saksama tanpa ada satu pihak pun yang diremehkan ataupun direndahkan. Sikap fanatik juga perlu ditolak dengan mengamalkan sifat sederhana dan minda yang terbuka. Dan perkara penting yang perlu ditekankan dalam dialog peradaban ini adalah untuk belajar dari pihak lain, iaitu belajar daripada cara berfikir yang baru dan melihat alam ini dan kehidupan ini serta makna yang ada dalamnya. Dan dialog juga adalah bukan untuk menjatuhkan mahupun melemahkan orang lain. Jadi kesimpulannya di sini adalah dialog adalah untuk membentuk persefahaman antara satu sama lain dan segala tujuan pelaksanaan dialog akan dapat mencapai objektif asalnya sekiranya kita menjalankan dialog mengikut kaedah yang sebaiknya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.